Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan terima kasih pada yang hadir malam ni. Nampaknya kita baru bagi 2-3 hari lebih kurang hampir 100 orang dah register sekarang dan tahniah pada anda dan lebih kurang 80 hampir 100 orang sekarang ni online dan terima kasih. Selamat datang Muhammad Bashir, Muhammad Firdaus Basit, Ilyas, Zarif, Farhan, Niza, Hassan, selamat datang dan Tuan Azli, Syafi'i, ramai malam ni. Abi Syabli, Azwan, Sabi dan semua yang datang. Okay. So untuk malam ni memang kita bercadang dan telah bincangkan dengan Cikgu Zul, Cikgu Bahar itu bagaimana sebenarnya untuk bantu anda untuk tambah nilai kepada anda untuk mempelajari fibo musang secara lebih mudah terus daripada rumah. Jadi sebab tu kita juga adakan siri bimbingan webinar masa ke masa. Jadi ini adalah webinar yang pertama. So tahniah kepada anda yang hadir dan terima kasih banyak-banyak dan kalau boleh anda respon juga di sebelah kanan ni di sebelah ni, jadi bahagian chat tu kalau boleh tolong jawab dengar atau tidak sebelum saya serahkan kepada Cikgu Zul bila-bila masa saja daripada sekarang. So boleh saya test suara, dengar ke tidak? Kalau ada tulis dengar, tolong tuliskan di sebelah kanan dengar atau tidak Sekarang ni saya nampak makin ramai orang sedang masuk, cuma kalau siapa yang ada dengar ni boleh tolong teruskan dengar atau tidak. So anda typekan dengar, kalau tulis dengar saya akan tahu anda dengar lah. Dan dalam masa beberapa minit lagi okey, Cikgu Zul kata testing dengar dengan jelas. Okey, yang lain-lain tu macam mana yang lain-lain? Okey, semua dah dengar. Okey, cantik banyak. Cantik banyak semua yang dah respon. Alright. So, terima kasih semua dan semua dah clear dan kita akan mulakan berbahasa sekarang dan saya cuma nak terangkan ialah kenapa saya sangat Cikgu Zul dengan Cikgu Bahar adalah kerana teknik mereka boleh dikatakan menggunakan candlestick semata, kefahaman buyer dan seller secara psikologinya, secara penggunaannya dan mereka sebenarnya sekarang ni melebihi sudah hampir 9 entry berlainan. Jadi kita bercadang untuk buka ataupun bongkarkan satu persatu untuk bagi bantuan kepada anda secara percuma kerana kita dapati mungkin anda nak tahu lebih lanjut ataupun nak tahu bagaimana sebenarnya FIBO saya lakukan. So kita akan minta Cikgu Zul akan tunjukkan satu persatu dan ini adalah webinar siri pertama. InsyaAllah akan datang kita adakan lagi masa ke masa. Tapi paling penting ialah ini adalah waktu live ni paling penting kerana anda akan belajar secara live. Belajar secara live dalam market live juga. Jadi pada masa sama juga iaitu kenapa kita bina ni semua adalah supaya dapatkan value pada anda lah. Alright, so terima kasih banyak-banyak pada yang hadir. Saya nak check balik pada yang hadir ini lebih kurang 80 orang sekarang ni. Tahniah pada anda. Okey. Dan sekarang ni tanpa lengahkan masa lagi kita akan teruskan dengan Cikgu Zul. Saya akan unmute-kan Cikgu Zul. Nampaknya Cikgu Bahar pun dah online sekarang. Woi. Oh, Cikgu Bahar siap woi-woi lagi. Saya akan unmute-kan Cikgu Zul dulu supaya dia Zul ni. Alright, saya akan unmute Cikgu Zul sekejap. Saya akan test untuk Cikgu Zul. Okey, Cikgu Zul akan terangkan katanya mungkin bagi asas. So saya tak tahu siapa yang akan start mula dulu, Cikgu Zul ataupun Cikgu Bahar dulu ni? Zul, ngajar dulu Zul. Okey. Saya akan onkan satu persatu. Cikgu Zul kata Cikgu Bahar kata Cikgu Zul. Siapa yang nak mula dulu ni? Cikgu Zul tolong onkan mic Tolong onkan mic. Ada dekat atas tu onkan mic, dekat tengah skrin tu onkan mic. Sebab Cikgu Bahar okey ready je ni. Jadi Cikgu Zul onkan mic. Saya tak boleh buka kamera kerana saya tak pakai baju sekarang duduk kat rumah. Okey, saya rasa dengar tak? Okey, teruskan. Saya okay, offkan. Saya rasa Cikgu Bahar harus masuk dulu sebab pengukuhan pada CBR itu penting sebelum masuk pada FIBO. Sebab bila CBR tidak kenal dana asas SOP semua tak kenal, susah untuk kita buat adjustment pada FIBO. So saya bagi kepada Cikgu Bahar dulu. Okey, Cikgu Bahar silakan onkan dan kita mute-kan dulu Cikgu Zul dulu. Yes. Okey, silakan Cikgu Bahar.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak? Okey. Pertamanya saya nak ucapkan selamat bertrading pada ahli-ahli yang join pada malam ni. Oi, nampak asap kuat sangat ni. Okey. Tak ada feedback Suara-suara tak ada balas Tanyaan tak ada Cuma saya bercakap saja ke macam mana ni? Saya pun tak pasti first time Okey, dengar. Okey. Mulanya asas kepada musang adalah entry level 2. Rasanya semua yang join pada malam ni pernah belajar musang kan? Ya, sila cakap ya. Ada yang belum tak? Semua yang join pada malam ni, ada tak yang belum pernah belajar musang? Walaupun tengok DVD ataupun melalui kelas ataupun tengok DVD. Okey. Pertamanya kita nak pergi go through kepada entry-entry CBR. Okey. Entry-entry CBR ni dia ada beberapa, tetapi yang paling kita nak kena tengok adalah entry level 2 dan entry level 3. Sebab kejap cikgu, Cikgu Bahar nak guna screen, kalau nak guna screen gunakan yang tekan hijau tu, ada semalam ada. Okay. Jadi tunjuk screen lah. Kalau tak guna tak apa, teruskan. Muka handsome, semua respon handsome tu. Respon okey respon okey, semua okey. So kita akan fokus kepada entry 2 dan 3 pada malam ni Okey, kita fokus kepada entry 2 dan entry 3. Dan kemudian entry 6 dan entry 8. Okey. Entry ni yang selalu kita berhadapan setiap hari kita berhadapan dengan entry ni. Terutama entry 4 2, 3, 4, 6 dan 8. 2, 3, 4, 6 dan 8. Okey. Fokuskan pada itu sahaja malam ni. Kita tanamkan entry ni satu persatu, yang lain tu kita tinggal tepi dulu. Okey. So untuk entry level 2 ni, entry yang mana yang menjadi asas kepada musang. Okey. Asas kepada musang bermaksud candle musang datang di entry 2 ini. Candle musang berada di entry 2. Okey, so kita tengok contoh. Entry 2 adalah entry selepas CB1 dipecahkan. Okey. So asas kita adalah di H4. Kalaulah kita tengok pada chart sekarang, kalau kita tengok pada kita punya chart sekarang, contoh EU di H4, okey. Kita melihat di sini ada berlakunya IB dalam bentuk hidden engulfing. Terus kita melihat kepada CB1. Di manakah CB1? Adakah ini CB1 ataupun ini CB1?
So, di sini resisten terdekat ini adalah CB1. Bermaksud, candle yang memecahkan CB1 ini adalah candle musang. Candle yang membawa kita kepada TP musang. Sama ada 161 ataupun 261. Okey. So, kalau kita drag kepada kita punya TP, bila berlaku pecah CB1, body paling bawah akan menjadi entry zone. Best entry berada di body paling bawah. Zone entry berada di candle bear yang dimatikan. Candle bear paling bawah yang dimatikan ketika ini. Best entry berada di body paling bawah. Candle musang muncul 1 bull, 2 bull, 3 bull memecahkan CB1. So ini adalah candle musang, candle di mana kita akan tarik kita punya fibo ke TP zone. Disebabkan ini adalah trend down, di sini berlaku retracement. Retracement memadai TP1 maksimum TP2. Yang saya nak beritahu kat sini, apabila berlaku pecah CB1 bukan bermaksud kita terus entry di sini. Kita menunggu dia pull back, patah balik dan menunggu di zone body terakhir. Body paling bawah adalah the best entry. Maksudnya di sini ataupun di sini. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Setakat ni boleh faham tak? So bagi feedback. Okey. Kita lagi tengok contoh-contoh yang lain. Di dalam keadaan sekarang di sini berlakunya candle bear paling bawah di zone ini sebelum berlaku yang ini di sini candle bear ini dimatikan oleh candle ini, tetapi kita terus pandang ke sebelah kiri, di manakah CB1? CB1 berada di sini. Okey. CB1 berada di sini. So untuk naik, memakai untuk buat retracement atau perubahan trend, perlu candle naik dan close di sini, turun balik, baru kita cari entry untuk buy. Okey. Okey. So kita tengok di sini, di zone ini pernah berlaku satu ketika dahulu dengan break. Dan CB1 berada di sini. Okey. Kita sudah dapat arah, ini adalah candle musang, dah bagi arah kat kita market nak turun. Okey. Tapi di mana kita nak entry, market tak naik balik untuk re-entry. Okey. So, boleh sesiapa cakap, beritahu saya tak kenapa market ni tak naik test ke sini? Ya? Ada sesiapa boleh bagi feedback tak? Kenapa market tak naik test di Zoom?
Kenapa keadaan ini boleh berlaku? Ada dua sebab. Okey. Yang pertama sekali, berlakunya momentum berterusan 1, 2, 3, 4 dan 5 CS dan buat pullback dan break low. Bermaksud berlaku satu pattern A, B, dan C. Apabila berlaku pattern A, B dan C, di mana A-nya adalah datang daripada momentum berterusan, bermaksud point B merupakan CBRT. CBRT merupakan re-entry zone. Kalau kita melihat daripada sini, momentum berterusan 1, 2, 3, 4, pullback dan break low, maka body bull tertinggi merupakan halangan kepada price untuk naik ke IB. Ini merupakan entry level 4. Ya? Selagi mana candle ni tak close di atas zone CBRT, maka market tak akan sampai ke IB. Ya? Okey. Ini adalah entry. Okey. Sebab yang pertama adalah dihalang oleh CBRT dan sebab kedua zone ini merupakan adalah entry level 3. Okey, kita tengok dalam chart yang kecil. Di sini zone paling tinggi. Okey. Market bergerak membuat pattern di dalam bentuk A, B dan C. Dalam masa perjalanan turun, dia memecahkan CB1 dan juga memecahkan CB2. Okey. Market pada permulaan di dalam bentuk A, B dan C, di mana B point merupakan satu resisten yang kuat pada market. So, apabila perjalanan turun, pecah CB1, pecah CB2, pecah CB1, tak ada naik test. Jadi apabila market datang balik, akan datang di sini merupakan satu zone yang kuat
sebab belum pernah dites. B point. So jadi kita tengok apa dia punya ini merupakan CB1 CB2 pecah di sini test entry level 3. Okey. So kalau kita tengok sini kenapa market tak naik balik ke IB disebabkan ini merupakan test point kepada yang ini. Dah test sekali yang ini turun, naik test, dia turun dan turun, terus turun lah. Entry 3 dengan entry 2, 3 adalah untuk swing yang jauh. Entry 2 sementara, market buat pullback. Entry 3 apabila perjalanan macam ini, dia akan berjalan lagi jauh ke bawah. Okey, saya tunjuk contoh lagi. Contoh di sini. Kita ambil contoh di sini. Berlaku initial break. CB1 pecah. CB2 juga pecah. Market tak turun test ke IB. Tak turun test ke IB bermaksud apabila datang balik nanti zone ni merupakan satu zone yang kuat. CB1 tak ada test, tak turun test di IB. So jadi zone IB akan menjadi satu zone yang kuat apabila market datang balik. So di sini EL3. So, satu, dua, Okey, Assalamualaikum Cikgu Bahar. Ada ramai yang dekat sini sebenarnya kosong langsung tak tahu apa benda CBR pun ni. Itu sebabnya saya tanya tadi. Jadi ramai yang saya baca pula feedback apa semua, banyak yang tak tahu apa benda pun. Ada yang tahu juga, ada yang tak tahu benda. So mungkin boleh kena sikit sebanyak kena bagi bantuan sikit kot apa benda step by step. Okey. Itu sebab tadi saya nak tahu orang yang macam mana yang join kelas pada malam ni. Maksudnya kena daripada awal dia base pada candlestick pattern, betul? Betul sebab ada yang tanya dasarnya apa benda. Saya yang join malam ni dah join bootcamp ataupun pembeli DVD, maknanya dia orang dah tengok. Yang kalau
Okey. Kalau yang untuk support tertentu untuk yang dah join tu kita kena buat lain. Yang ni adalah untuk semua orang. So kita kena start daripada Ini satu semua persatu. orang. Ini Ah. semua orang. Okey. Ini semua orang yang belum pernah tahu Fibo Musang pun banyak juga ni. Oh, iya ke? Okey. Kalau macam itu, saya ingatkan ni semua pembeli DVD support bro. Kita support. Okey. Kalau macam yang support tu kita kena buat kelas yang lain. So, Yang kalau macam support itu, tu kita akan buat kelas yang lain. Okey. Ya, betul. Okey. So, kalau lah macam itu, so untuk malam ni, tengok pada 10 level entry CBR ni. So kita akan share mungkin 1, 2, 3, 4 saja malam ni, untuk malam ni. So sesi seterusnya kita akan pergi 5, 6, 7, 8 lah. Dan sesi seterusnya lagi kita akan masuk 9, 10. Okay. So untuk 1, 2, 3, 4 kita start sekarang. Okay, kita masuk ke entry level 1 dulu. Okay. Entry level 1 berasaskan daily CS. So semua orang buka candlestick daily, time frame daily. Pergi ke daily time frame. So tengok pada chart sekarang. Okay. Market, kalau kita tengok macam mana sekalipun, market adalah bergerak dalam bentuk zigzag. Di dalam musang kita sebut dia sebagai ABC. So macam mana nak draw ABC? Saya tunjuk di sini. Yang ini berlaku A. Pullback paling tinggi adalah B. Dan yang siap adalah C. Kita bukan nak trade pada masa candle ni forming. Kita nak trade pada masa market datang balik. Okay. So, A, B, C. Marking A di bawah sini. B di sini. Cikgu Bahar kena onkan screen chat. Kan? Screen chat. Orang tak nampak screen chat. Screen chat tak on ya? Tak on tu. Dah share? Okey, baru nampak. Cantik. Dah nampak ya? Okey. So bila kita berada di time frame daily, contoh apa yang berlaku dekat sini, kita cuma perlu buat marking saja. Marking dalam bentuk pattern. Contoh daripada atas ke bawah, merah, akhirnya datang biru. So bermaksud siap pattern A. Dia naik biru ni candle bull naik 1 ke 2 ke tak kisah, sehingga datang balik candle bear. So bermaksud siaplah ini B. Okay. Dan apabila market buat movement ke bawah, break muncung A, maka complete lah C. Okay. So bermaksud market bergerak dalam bentuk A, B, C ataupun kita sebut zigzag. Kalau saya sebut A, B, C, yang baru ni forming ke bawah, ini akan menjadi daripada sini ke sini akan menjadi A baru. A yang baru, retrace sini ke sini, adalah B yang baru, dan ada candle yang pecah ke bawah, close di bawah muncung A ini, dia akan menjadi C yang baru.
Okay. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. So jadi setiap point B, contoh ya, setiap point B di shadow body bull kita akan mark dia. Marking dia macam ni. Yang ini B shadow ke sini kita mark. So bila berlaku A, B, C, kita berlaku saja C, ya, kita terus marking ni kita mark di atas body ni pergi kepada H4. Pergi kepada H4, kita alihkan zone kita ini kepada body paling tinggi di dalam zone. Ya, ini body paling tinggi dalam zone. Ya. Ini berlaku daily A, B, C. Body paling tinggi dalam zone biru kita. Body ni. Betul eh? Okay, body ni. So jadi apabila siap C di sini untuk time frame daily, body ni tempat menunggu untuk re-entry cell. Body ni akan menjadi tempat menunggu untuk re-entry cell. Apabila market datang akan datang. Ya. Contoh macam kat sini, lepas dia forming A, B dan C di daily di sini, besok atau lusa dia terus datang bagi entry. Ya. Ni sini. Kalau kita tengok di daily balik, sebenarnya berlaku A, B dan C siap, marking di atas sini, body tertinggi, ini datang bagi entry. Ya, re-entry. So dalam bentuk H4, body tertinggi yang zone tadi kita alihkan, yang inilah tempat kita entry cell untuk entry level 1. Okay. So saya tunjuk dengan secara langsung, secara ringkas entry level 1 ini. Saya ambil contoh yang mudah nak tengok ya, ada banyak entry. Okey, contoh macam kat sini. Okey. Di sini market naik satu ketika dahulu membentuk satu pattern A, B dan C. Okey. Di sini adalah point B. Okey. A, B dan C ada pecah. Body ni pecah atas A, kira consider ini sebagai B. Lepas tu market bergerak lagi A, B, C tak ada di sini. A, B di sini. Sebab yang ini adalah C. So, di sini lagi A, B dan C. Bagaimana
ajar. Okey. Dekat sini apa yang kita nak tengok, semasa kenaikan poin B di daily ni merupakan satu poin yang kuat, ya. Apabila market datang balik akan datang, kita bukan nak trade di sini, ya. Bila dia datang balik akan datang, kita nak. So, contoh macam B point ni. So, ini adalah entry dia. Ni. Okey. Sini adalah entry untuk B point ni. Ini daily, ya. 1 2 3 4 batang daily naik. Okey. So untuk yang second punya, yang ini point B. So untuk fine tuning dia, kita akan tukar kepada H4 dan ambil body paling bawah dalam grup ni. So masa dia datang balik, ini merupakan entry zone, entry point. So contoh yang ini pula, yang ini entry zone, ya. Yang ini entry. Okey. So sehingga sekarang ni entry level 1 boleh faham ke tak? Okey. Sehingga sekarang ni Tuan Azrul bagi komen. Setakat ni semua masih follow Cikgu Bahar punya apa tu pengajaran, dan kalau biasanya kalau ada soalan kita akan tengoklah, akan keluar soalan dan saya akan bantu jugalah kalau ada soalan. Tak nak go through akhirnya tanya level 1 balik nanti. So sekarang ni apa tu, kalau siapa ada soalan dah jelas ke tidak, mungkin boleh terus apa tu tuliskan dekat situlah sebelah kanan tu. Ya, boleh. Nanti Cikgu Azrul tolong cekkan. Saya akan cekkan. Setakat ni kebanyakan yang jawab tu semua boleh lah. Farhan ni memang dia biasa ambil sikit. Bagi yang nak tukar resolution. Oh. Yang tu tak apa, saya akan bantu. Kebanyakan yang dah tulis faham. Mungkin faham, buat recap sekali lagi pasal level 1 secara pantas, kemudian kita boleh ke seterusnya lah. Okey. Alright. Okey, saya ulang lagi sekali entry level 1. Market bergerak di dalam bentuk zigzag. Jangan lupa onkan skrin Cikgu Bahar. Oh ya, tak on Okey. Market bergerak di dalam bentuk zigzag atau di dalam grup musang kita sebut dia sebagai ABC lah. Yeah. So kat sebelah chart ni saya ada lukis pergerakan market. Yeah. Sama juga kalau kita apply dia ke chart. So setiap kali retracement berlaku, A, B dan C, siap saja C, kita boleh mark zone ni sebagai zone re-entry. Okay. Market buat lagi perjalanan yang C tadi ni, kita anggap sebagai A baru, B dan C. Yang point B merupakan point menunggu untuk kalau market datang kita nak re-entry sell. Okay. Lepas tu market bergerak lagi A, B dan C. Di point ni point kita menunggu. Untuk re-entry kalau market datang. Okey. So saya lukis dia kepada chart. Kalau di chart ni kita nampak dia merah merupakan satu trend. Sehinggalah datang candle biru, candle bull. So maksudnya datang saja candle bull bermasuk kat bawah ni adalah complete-nya A. Okey.
pullback satu batang ke dua batang tak kisah. Ya. Datang balik candle bear dan memecahkan bawah A ni bermaksud complete kita punya pattern. Di zombie ni kita kena marking dia. Ya. Lepas tu market bergerak lagi ke atas, pullback dan pecah lagi low, bermaksud di sini merupakan yang baru. Point B berada di sini. Okey. Lepas tu market buat lagi A, B, C. A, B, C, A, B dan C. Okey. So kita nak tengok bila kita dah marking point B dan point B ni, kita tukarkan dia kepada H4. Untuk point entry, best entry kita tukar dia kepada H4. Kita alihkan kita punya shape ini kepada body tertinggi. So di sini kalau market sampai balik, kita akan buat re-entry sell. Market ni kalau naik saja, kita akan sell lah di sini. Okey. So market belum naik test untuk point yang pertama. Untuk point yang kedua, A, B, C di daily dah forming di sini. So di dalam grup zoom biru ni, body yang tertinggi adalah di body sini. Okey, ni body yang tertinggi, point B, dalam point B. Lepas tu dia turun jadi point C. Laku pattern, A, B, C pattern laku. Di point B merupakan re-entry zone. Yang ini adalah entry. Okay. So ini setelah kita convert di H4, kita alihkan kepada body tertinggi di dalam zoom B daily, body tertinggi H4 untuk kita menunggu entry level 1. Setelah munculnya C di daily, dia dah naik test balik, ini adalah entry level 1. Okay. So tadi saya tunjuk contoh satu ketika dulu market pernah naik dan turun. Contoh yang berlaku, saya ambil contoh dekat sini. Dekat sini. Saya ambil contoh sini. Okay. Market pernah buat A, ni daily daily time frame, B dan C. Point B berada di sini. Okey, tukarkan dia kepada H4. Ni ambil body paling bawah.
Ya. Sini bukan entry ya, sebabnya sini belum complete daily C. Sini complete C. Sini C complete di daily. So entry berada selepas ni. Ini adalah entry 1. Okay. Ini contoh yang tadi saya ulang lagi sekali . Ada yang tanya, Cik Helmi tanya, Nazrin tanya, dia tanya marking tu macam mana? Marking body ke body ke? Lepas tu ada juga yang tanya soalan body paling tinggi tu tak kisah bull atau bear ke? Itu soalan dia. Body paling tinggi tak kisah. Okay. Marking di daily adalah shadow. B point kita ambil shadow ke body. Tengok ya. Shadow ke body. Di daily shadow ke body. Ya. Di daily ambil body ke shadow. Okay. So macam ini cara tanda di daily Point B, point B, point B. Kenapa yang ini point B? Munculnya C. A, B dan C. C ni mesti break high A. Body dia bukan echo. Body daily tu break. Muncul A ni laku pattern. So di bawah dia boleh mark. Boleh buat marking. Okay. Dia buat A, B, C. Yang ini melakukan pattern. So bawah dia boleh marking. Okay. Apabila tukar kepada H4, barulah alih kepada body H4 paling bawah. Body H4 paling bawah ni akan berada dalam shadow daily. Ya. Body H4 paling bawah akan berada di shadow daily. Di dalam shadow daily. So ni mungkin sebab market dah terlalu jauh, kita tak boleh nak convert ke H4. Ya. Alihkan zone kita ni kepada body H4 paling bawah di dalam zone daily. So ini apa yang saya nak tunjuk. Ya. Kalaulah kita alihkan ni kepada body paling bawah, kita akan dapat best entry di sini. Ya. Untuk buy, apabila market datang semula ni, kita buy di sini, kita akan dapat best entry apabila kita berada di body paling bawah dalam echo daily ni. Ya. Yang ini pun sama. Kita akan dapat apabila kita tukar di body paling bawah H4, body paling bawah dalam echo daily ni, kita menunggu, kita akan dapat sharp entry di sini. Ya. Sama juga dengan poin yang ini. Apabila di sini kita tukarkan kepada H4 body paling bawah dalam echo daily ni, kita akan dapat sharp entry di sini. Dan yang ini pun sama. Apabila kita tukar kepada body paling bawah dalam point B, point daily ni, body paling bawah di dalam H4 dia, kita akan dapat sharp entry di sini. Ya? Sharp entry itu bermaksud kita negatif dalam
tak lebih pada 15 ataupun 20 pip market akan pergi. Ya. Okey. So setakat ni entry level 1 boleh tak? Ni entry, bila datang balik ini kita buy, datang balik di point B ni ini kita buy. Ini point B, datang balik kat sini kita buy. Yang ini point B, datang balik di sini kita buy. Okey. Ini adalah untuk lawan trend. Bila kita mark di sini pula, di point A, B, C di sini adalah untuk follow trend. Ya. Di point-point B di sini, B point, di sini ada entry, okey. Sini ada B point. So semuanya akan ada bagi entry untuk kita. Okey. Okey. Saya rasa setakat ni dulu kot untuk CBR. Saya serahkan ke Cikgu Zul. Tuan Azrul, Cikgu Azrul. Okey, terima kasih pada Cikgu Zul masuk, lepas tu saya sambung balik tak apa. Kering tekak. Okey, terima kasih pada cikgu Cikgu Bahar, dan terima kasih kerana telah bantulah sikit sebanyak kepada kita punya entry-entry yang tertentu. Dan sekejap lagi, okey, untuk makluman, sebenarnya Cikgu Bahar dan Cikgu Zul ni first time webinar, jadi kita juga sedang lihat mana yang paling berkesan untuk bantu anda dan sebagainya. So ini adalah webinar siri bimbingan Fibo Musang yang pertama, dan akan datang kita akan masa ke masa juga bergantung pada feedback anda lah bagaimana untuk buat. Okey, sekarang ni saya akan terus serahkan tanpa buang masa, serahkan kepada Cikgu Zul kerana kita ada masa lebih kurang 40 minit saja lagi maksimum. Dan mungkin Cikgu Zul boleh terangkan sebuah sikit. Tadi Cikgu Bahar ada ceritakan bagaimana untuk entry level 1 gunakan daily, lepas tu kita akan marking di daily punya tempat, dan kemudian kita tengok di H4 untuk cari mana body yang paling terendah ataupun tertinggi untuk cari entry zone kita. So lepas ni Cikgu Zul akan sambung dan saya akan onkan Cikgu Bahar sekarang. Dipersilakan Cikgu Bahar. Cikgu Zul, sorry. Cikgu Zul kena onkan dulu mic. Klik kat skrin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar? Jelas Tuan Jiro? Jelas, semua jelas kat sini. Okey, alright. Now, terima kasih juga kepada Cikgu Bahar. Okey, memberikan sikit sebanyak pasal bimbingan pasal CBR. Okey. Now saya tambah sikit Now, asas kepada CBR sebenarnya perkataan CBR itu sendiri sebenarnya. Sebab kita melihat kepada CBR iaitu candle break and retest. Now saya akan onkan screen sharing ni. Boleh nampak ya? Tuan Jiro boleh nampak? Okey, nampak jelas. Memang jelas nampak. Okey. Now, bila kita bercakap soal CBR, sebenarnya dia mengandungi 3 patah perkataan yang membawa makna yang amat besar, iaitu CBR. C adalah candle, B adalah break, dan R adalah retest. Now, untuk student CBR, Musang kita tak pernah ajar untuk masuk based on breakout. Okey, breakout dia menunjuk kepada satu perjalanan market. Okey, nak pergi false breakout ataupun breakout, kita letak nombor 2. Okey, isu nombor 2. Tapi breakout is breakout. Di mana kita punya entry? Okey, kita ajar kita punya student, kita akan masuk di tempat-tempat yang amat strategik, iaitu satu lagi perkataan retest. Now, bila kita cakap soal candle, which candle? Biasa kita akan melihat puncak-puncak tertentu as a breakout. Tetapi dalam CBR kita melihat candle di sebelah. Di dalam perkataan lain kita sebut sebagai engulfing. Okey, engulfing, tak ada masalah. Now, hari ini saja kalau kita tengok pada H1 telah berlaku beberapa kali benda yang kita katakan dalam CBR. Pertama, now, bagaimana bentuk CBR? Now, di sini.
dalam perjalanan naik ini, sebagai contoh ya, dalam perjalanan naik, kita define seller and buyer sebagai melihat kepada candlestick. Okey. Kita melihat candle sebagai volume. Now, yang ini adalah volume seller, besar, bukan? But finally berlaku rejection untuk buyer masuk. 1, 2, 3, 4, 5, and candle yang ke-6, candle 6. Di sini kita katakan berlaku initial break, ataupun kita panggil sebagai AB, ataupun kita katakan sebagai break permulaan kemasukan buyer. Kita lihat dengan jelas sebatang candle besar yang masuk semewakili buyer dan mengalahkan candle seller, iaitu yang ini. Now, di dalam ini, di dalam candle besar sebegini, refer balik kepada Cikgu Bahar akan kata bahawasanya akan berlaku satu pattern, iaitu A, B dan C. Ini akan dijelaskan dalam siri yang kemudian kita katakan sebagai entry level 6. Okey. Di sini. Okey, jelas. Now, apa yang saya nak tekankan di sini adalah perkataan C, iaitu candle breakout. Bila candle ini 1, 2, 3, 4, 5 tidak mampu untuk pecahkan sebatang candle ini, kita define sebagai seller masih menguasai market sehinggalah yang ini datang dan break. Okay, remember, dia break. Bila dia break, lihat kemunculan candle seller. Why yang ini tidak terus turun ke bawah? Kenapa? No, sebab kita melihat volume dia tak cukup kuat, tidak mampu break yang ini, yang panjang. So, kita boleh anggarkan market sekarang buyer yang menguasai, sehinggalah you see, tak ada candle seller yang mampu pecah. Even yang kecil ini tak mampu break yang ini. So, for seller is forbidden, tak dibenarkan, dilarang untuk sell dalam keadaan seller tidak menguasai market. Dan akhirnya satu lagi fenomena yang kita katakan sebagai CBR, break, seller masuk market. This one is retest. See, candle break, and retest. So ini adalah saat yang kita katakan sebagai berlaku initial break dengan situasi CBR itu sendiri. Nah, Cikgu Bahar ada buat lukisan ABC yang bergerak. Now, point yang paling penting adalah bila break CBR. But that one amat penting akan diberitahu dalam siri yang kemudian. But apa itu CB1? Bagaimana bentuk CB1? Macam mana nak kenal CB1? No, di sini bentuk dia. Di situ. Break. Yang ini yang saya katakan break. Tetapi kita melarang untuk anak kita untuk masuk di sini. No. Breakout is breakout, showing market nak turun. Tetapi entry adalah di level B. Di situ. Di situ kita akan entry. Okey? Itu adalah sebahagian daripada asas di dalam CBR. Okey? Rahsia di dalam CBR terletak kepada CB1. Kenal CB1, anda akan dapat tahu ke mana market nak pergi. Kunci kepada trend adalah CB1. Break CB1, market akan bertukar. Sama ada dia nak pullback ke, sama ada dia nak trend ke, just put aside. But market akan bertukar. Okay? Di mana pula ending dia? Now, here comes kita punya FIBO. Now, guna FIBO, pertama sekali memang nak cari TP. Semua orang nak cari TP. Saya tak ada masalah tu. Sekarang bukan masalah TP, kita nak cari ending. Why? Sebab kalau salah ending, you akan masuk salah entry. Kalau katakan endingnya you nak masuk, you sudah close, as a seller, you sudah close, dan you start nak masuk buy. Tetapi sebenarnya endingnya belum. So you punya ending salah, you punya entry akan salah buy. Why? Buy yang sepatutnya di bawah sekarang sudah jadi di pertengahan. Nah, kalau kita tengok market di sini,
Okey. Contoh ya, H1. Di mana ending EU sekarang? Kalau kita tengok di sini sebagai swing high, okey, paling high. Permulaan market jatuh. Di situ gerak dia. Mula market jatuh. Now, boleh tak kalau saya katakan di sini sebagai ending? Atas alasan apa saya nak kata dia ending? Atas reason apa saya nak kata dia ending? Now, penggunaan Fibo ni meluas. Okey, universal. Semua orang guna Fibo, tak ada masalah. Cara you tarik Fibo is depend on your purpose. You tahu apa yang you nak buat. You tahu apa yang you nak. Okey? Now, sekarang untuk Fibo Musang, dia mesti tahu di mana ending market sekarang untuk EU. Okey? Kita melihat setup untuk EU ataupun SOP Musang ada atau tidak di sini. Kalaupun ada sekalipun, tetapi dia tidak berada di tempat yang sepatutnya. Sepatutnya SOP itu harus berada di level Fibo, tapi tidak berada di level Fibo. Kita tak boleh anggap ia sebagai satu reason yang masih kuat. Sebab dia belum habis. Now, untuk H1, kalau kita melihat di sini, saya akan tarik Fibo ya. Now, saya menunggu di sini zone saya untuk final pergerakan dia. Now, mari kita lihat perjalanan dia bagaimana. Dan kita relatekan balik dengan apa yang saya beritahu. Okey? Now, dalam perjalanan turun, seller menguasai market ni tidak berjaya. Bull ini tidak berjaya. Berlaku penurunan. Now, berlaku rejection untuk up. Yang ini kita katakan sebagai pullback. Okey? Now, remember, setiap pergerakan mesti ada pullback untuk perjalanan yang lebih jauh. Okey? Now, pullback ini kalau dia nak naik lebih tinggi, dia mesti break CB1. Di mana CB1? Ini CB1-nya. Dia tak break. Tak break CB1 bermaksud market untuk naik tak buka. Itu saya boleh beritahu. Untuk naik market tak buka. Okey, pintu market untuk up tak buka. Now, meneruskan perjalanan turun ke bawah. Lihat di sini. Berlaku break CB1. Okey. Saya besarkan. Berlaku break CB1. Berlaku break CB1, market akan naik. Tetapi di mana ending? Ini kita katakan sebagai pullback. Di mana? TP2. Cikgu Bahar beritahu, maksima pullback TP2. Biasa TP1. Nah, kita tengok. Ini TP2. Saya buang terlalu banyak. Ini dah TP2. Okey? TP2. Maxima pullback. Now, sekarang mesti masing-masing tertanya-tanya bagaimana cara untuk tarik Fibo. Betul? Mesti itu adalah soalan pertama. Macam mana cikgu tarik? Macam mana cikgu tahu dia nak ambil point? Now, kita reveal satu persatu. Sebab Fibo Musang dah tak jadi rahsia. Banyak input keluar, cikgu ni di internet. Okay? Tuan Jero pun dah bagi yang itu hari pengenalan kepada rahsia Fibo. Nah, saya nak beritahu sekarang, Fibo Musang ada dua konsep. Ada dua konsep. Okey? Dua konsep. Yang pertama, the most powerful, my favorite, dominant break. My second option. Kita hanya ada dua cara sahaja untuk tarik Fibo. Okey, dua cara sahaja. Nah, mari kita pergi satu persatu. Untuk dominant break. Okey, bagaimana kita define candle dominant? Okay, everybody is talking about candle, big candle, very huge candle, big one. But how big? Berapa peak? Now, kalau kita bersandar kepada peak, maka akan ada dalam pemikiran kita, candle H4 mungkin 60 peak, 60 peak. Candle H1 mungkin 30 peak. Candle daily tak tahu, candle monthly tak tahu, semua dah hilang, tak tahu. Okay? Sebab itu, dalam Fibo Musang, size candle doesn't matter.
Okey. So apa yang memberikan ciri dia sebagai dominant break? Okey, kita define candle dominant adalah candle yang mempunyai anak di dalam body dia tidak kurang daripada minimal tidak kurang daripada 2 batang candle. 2 batang candle. Now, yang ini satu candle yang di dalam body dia ada berapa batang candle? Ada 1 dan ada 2. Tetapi yang kedua ni terus break di sini. Okey. Boleh tengok di sini ada breakout sikit. So ini tak boleh define as a candle dominant. Dia mesti ada 1, 2 dan ketiga pecah. Okey. Kita cari tengok di mana candle dominant. Ini candle dominant. Why? Sebab di dalam dia mengandungi lebih daripada 3 batang candle. 1, 2, 3, 4, 5 yang ke-6. Nah, paling minimal yang ini. 1, 2, 3. 1, 2 wajib ada dalam sebatang candle. Wajib ada. Okay. The third one, kalau dia nak pecah, go ahead. Tak ada masalah. Tapi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan yang 11 pecah, that one lagi bagus. Better and better. Okay. Now, sekarang persoalannya di mana untuk tarik fiber. Okay. Di mana untuk, saya bagi contoh untuk yang dominan. Ya. Now, ini pun satu lagi dominant break. Now, whenever you see a candle here, okay, container 1, 2, lepas tu yang ketiga pecah. Now, yang ini showing momentum. Yang itu showing volume buyer. Dia telah pun menjalankan tugas dia dengan memecahkan candle seller. Iaitu di dalam penurunan ini tak ada sebatang candle seller, candle buyer, tiba-tiba yang ini pecah. Dipecahkan oleh sebatang. Okey, fiber akan ditarik base pada bull candle ini yang closing body dia terus ke atas, terus ke bawah. The lower shadow. Okey, now boleh nampak ke saya punya apa ni fiber ni warna merah? Ke saya tukar hitam? Boleh ya? Hitam. Now, di sini kalau kita tengok berlaku kenaikan terus menerus dengan tiada seller yang berjaya break candle buyer. Buyer, seller cuba masuk tapi sustain yang ini tak pecah. So, kekuatan seller amat kurang untuk break the market. Naik, seller datang lagi. Tetapi yang ini amat kurang untuk break market. Naik, datang lagi, tak mampu. Naik, datang lagi, tak mampu. Naik, no. Untuk first TPU, sekurang-kurangnya, you telah pun hit TP2. Hit TP2. But, relax. What happened here? Berlaku pullback. Okay, berlaku pullback. Now, kalau kita nak tengok berapa jauh pullback, ada beberapa cara yang selalu digunakan pakai oleh semua orang. Okay. Pertamanya, kebanyakan secara konvensional akan meletakkan di sini high to low dan akan mencari di mana level 50 ataupun level 61.8 ataupun level 38.6, 38.2, tak ada masalah. Tetapi kita juga boleh buat begitu ya. Ini saya punya entry di level 31.4. Okay, 31.4. Now, satu cara yang lain adalah dengan melihat di sini. Berlaku kemasukan seller dengan mematikan candle buyer dalam bentuk dominant break. 1, 2 dan pecah. Now,
kita boleh buat projection untuk kita punya pullback, ya. Saya katakan untuk every pullback, the minimum price akan pergi TP1, iaitu di sini. Okey, tengok di sini. Ini belum lagi tahu, ini belakang ni. Ini belum lagi jari ni. Tengok di sini. TP1. TP1 is our pullback. Maxima TP2. Kalau dia manage to go to TP2, bermaksud dia cabar balik bawah sini. Nampak? Dia akan cabar balik zone di bawah situ. Okay? So, final movement untuk trending up berpunca daripada sini. Iaitu di sini. Inilah ending market. Itulah ending market berpunca daripada kenaikannya di sini dan memberikan complete cycle, extension complete cycle di situ. Okay? Now, berlaku saja extension complete cycle, pasti akan berlaku CBR. Okay, berlaku CBR. Now, berlaku CBR, okay, dominan ada? Tak ada dominan. Why? Candle kecil, sebatang dan terus dipecahkan. Situasi untuk konsep nombor 1 dominant break tidak berlaku di sini. Now, here come our second option, iaitu CB1 break. CB1 break is our pintu untuk market berubah, iaitu halangan pertama yang market kena tempuh semasa dalam perjalanan turun. Tak kisahlah turun ke naik ke, pasti akan ada satu halangan yang pertama. Halangan pertama. Kerana dalam satu perjalanan, kalau dia pecah yang pertama ni, dia boleh pergi untuk halangan yang kedua. Tetapi kalau kita tengok untuk halangan pertama sekalipun tak pecah, no, we don't talk about untuk pergi more further. Sekurang-kurangnya untuk halangan pertama pasti kena pecah. Okey? Nah, kalau kita tengok di sini, halangan pertama berada di sini. Inilah yang kita katakan sebagai CB1. Dan yang mana yang mampu memecahkan halangan itu? Yang ini. Nah, saya beritahu, bila pecah halangan pertama, saya larang daripada masuk market. Why? Sebab bila dia sudah pecah, okay, dia sudah free untuk. Now, market is about buyer and seller, big trader. Dia akan pergi ambil order-order yang lebih besar, yang lagi banyak ke atas sana. So, dia akan naik. Dia akan naik. Why? Sebab seller ataupun buyer ni, dia suka ambil diskaun. Dia tak ada orang yang akan sell kat sini. Siapa nak sell kat situ? Perjalanan selalu jauh. So, discount here is the best, iaitu di area A, B dan C. So, di sini adalah yang paling baik. Now, bila dapat sini, our job is to find mana ending market nak turun. Di sini kita akan apply fiber musang, iaitu kita akan tarik daripada candle yang berjaya lolos daripada halangan dia yang pertama di sini dan di mana ending dia. So, I would say here. Okay? I would say here. Tapi nampak macam dia sudah nak naik, betul? Nampak dia sudah macam nak naik. Dan di sini ada apa yang kita katakan sebagai CBR. Okay? Candle break and retest dengan memecahkan halangan yang pertama di sini. Kalau pecah, kalau saya akan terima dia sebagai pullback. Saya akan terima dia sebagai pullback pasal perjalanan turun pasti ada yang naik. Now, tapi saya tak boleh tarik lagi fiber sebab konsep di bawah ini bukan dominan.
Ini one to one break, bukan dominan. So I need to wait sehinggalah dia break halangan yang pertama. So bila candle ini pecah, dan baru saya boleh tahu di mana market akan pergi ke atas. Okey, itu adalah secara ataupun secara kasar untuk melihat perjalanan market. Okay, now let's see H4. Saya biasa menggunakan sebagai saya punya GPS, saya punya market GPS. Now, kalau kita tengok kepada H4, di mana-mana sekalipun, okay, di mana-mana sekalipun pasti akan ada starting, pasti akan ada ending. Tak ada market yang tak ada starting dan ada ending, dia pasti ada starting dan bahkan berlaku ending. Now, let's see here. Kalau di sini as a starting, di sini pasti dia sebagai ending. Tapi betul ke ending kat situ? Fibo kita cakap apa? Fibo kita paling kurang dia kena touch TP2 atau complete cycle. Paling kurang salah satu. Now, mari kita lihat. Okay, mari kita lihat. Now, back to our concept. Yang pertama sekali adalah kita kena cari di mana berlaku dominant. Apakah ini candle dominan? Candle besar yang di dalam dia ada 1, 2, 3 and 4. So, yang ini valid sebagai dominan. Break, betul? Break. Now, bila break, kita tak advise kita punya student untuk masuk. Sebab we have to wait sehingga data retest. Di mana? Di zone B. A, B, bull, C, bear, break, retest. Di sini baru student fiber musang akan masuk. Now, kita nak tengok ke mana dia membawa market ini turun. Di sini adalah dominan. Betul? Bila ada mula, pasti ada ending. Yang ini membawa volume, yang membawa kekuatan untuk turun sebab dia yang mematikan candle buyer ini. So, ambil yang ini di body, terus tarik ke now. See? Ke mana dia bawa? Ini kita punya TP2. So, ini kita punya TP. Ini kita punya TP. Dan inilah final market gerak ke bawah. Itu Fibo sudah tunjuk. Itu adalah market turun ke bawah. Now, dalam perjalanan turun, yang naik ini retest, okey? Ada buyer untuk naik retest, ambil order ke atas. Tak apa, biarkan yang ini. Tetapi selepas kita entry, kita melihat ada seller, okey? Sini ada buyer. Tak mampu break, seller. So, market masih dikuasai oleh seller. Turun, naik lagi 2 batang bull. Sebatang candle bear, tak mampu dia pecah. Turun. Naik candle lagi 2-3 batang, tetapi pintu market di mana untuk pecah? Pintu market untuk berubah di mana? Di CB1. Di mana CB1? Iaitu halangan pertama yang market harus tempuh sekiranya dia nak ubah. So, halangan tu berada di mana? Halangan dia berada di sini. So, kalau ini nak naik, dia harus break ini. For sure, dia kena harus break. Dan we don't bother berapa jauh dia break dan berapa jauh dia nak pergi. Sebab bila dia datang balik, then only kita akan masuk market. Okay? Ini tak pecah. So, market tak boleh berubah dan terus hit kita punya TP iaitu TP2. Now, apa berlaku di TP2? Okay? Apa berlaku di TP2? Apa yang kita katakan sebagai CBR? Maka kita harus tahu iaitu kedatangan buyer mematikan candle seller. Kecil saja ya, buyer. Tetapi tak ada satu candle pun yang mampu duduk berada di bawah daripada border itu. No, kita tak masuk market based on that. No. Kita kena tunggu market buka. Market buka bermaksud pintu untuk naik harus buka. So now tugas kita tunggu di mana pintu. Kalau kita serbu tembok tak pakai helmet, pecahlah kepala. So kita tunggulah buka. Bila kita tunggu dia buka di mana?
dia punya pintu di sini. Inilah halangan yang harus dipecahkan oleh market dalam keadaan dia nak naik ke atas. Okay. So you might say, di mana nak masuk apa semua? Relax, kita ada 10 entry. Kita ada 10 entry. Okay. Now, di sini terlalu banyak entry yang mana akan memberikan you pip, sama ada you nak scalp ataupun you nak intraday. Tak ada masalah. Yang saya tunjuk H4 takkan tak ada dekat 15 minit. So don't talk about entry first. Now kita let's see what is the market doing for us. Apa yang dia nak tunjuk. Okay. Ini adalah halangan dia. Yang ini membawa volume untuk naik. Okay. Now tarik situ. Saya kata untuk naik, untuk pullback dia mesti paling kurang TP1. Kalau dia ada kekuatan, dia mesti pergi ke TP2. Okey. Nah, kalau kita melihat sekiranya dia nak pergi ke TP2, dia mesti cabar high ni. Okey, dia mesti cabar high ni. So, dalam fiber musang saya beritahu you hanya dibenarkan untuk menggerakkan daripada close body ke ekornya saja. Okey. Tak boleh pindah pergi kepada candle lain. No, tak boleh. Hanya sebatang candle yang membawa momentum yang memecahkan dominant ataupun yang memecahkan CB1. Candle lain? No, tak boleh. Okey. Tetapi dibenarkan sekiranya ada shadow, you boleh gerak. Ini variable. Okay. So instead of you nak TP awal, you sudah TP di sini. Tetapi sekiranya market masih meneruskan perjalanan, so boleh ubah ke sini untuk lihat di mana final market berubah. Apa berlaku? Hanya di TP1 saja sekiranya untuk pullback. Now how? Macam mana kita nak tahu pullback? Perjalanan dari mana? Atas bukan? Turun. Now dia datang separuh daripada pergerakan yang turun. Itu adalah pullback. Okay? Now, terbukti di sekarang ini, kalau kita melihat, bahkan kalau saya tunjuk yang lain daripada awal sampai ke akhir, you boleh count every sub wave dengan fiber musang. Daripada first starting, pasti ada ending. Okay, first starting akan ada ending. Static akan ada ending. So, static pasti akan ending sini. Pasti akan ending di sini salah satu daripada level fiber. Now I show you. Back to our concept. Kita pegang kita punya konsep, kita tak tukar di mana nak tarik fiber dan you akan dapat the right point untuk tahu di mana akan ending fiber. Kat sini bukan? I show you here. Ingat balik kita ada dua konsep, dominant atau CB1. Di sini ada dominant tak? Sebatang candle dipecahkan. One to one break. So yang ini candle bear ini dimatikan oleh sebatang candle bull, dia bukan dominant. Sebab kalau dia dominant, sebatang candle bear dia mesti ada 2-3 batang candle bull yang memecahkan candle bear. Tetapi tak berlaku. Dia hanya sebatang candle bear dipecahkan oleh sebatang lagi candle bull. Iaitu yang ini. Okey? Yang ini. Sebatang candle bear dipecahkan oleh sebatang candle bull. So we wait. Wait until kita punya pintu buka. Di mana pintu? Pintu adalah halangan terdekat di sini. Break bukan? Break menunjuk bahawasanya market dah berjaya lolos untuk ke atas. No, saya beritahu tak boleh entry based on breakout. Tunggu. Di mana? Di sini. Zone initial break. Kita panggil sebagai zone initial break. Tunggu di situ. Atau you boleh tunggu di A, B, C. So where is B? Here is B. A, B, C. So, okay, nampak Plus A, B,
and C. C memang nampak obvious, dia naik ke atas. So di mana zone B? Here is zone B. You tunggu kat sini. Dengan confirmation telah pun berlaku break resistance ataupun support yang kita panggil sebagai CB1, candle break yang pertama sekali. That's why it's candle break CB1. Okay. Now kita tahu juga ke mana dia nak bawa kita naik. So tarik daripada candle yang memecahkan CB1 terus ke bawah. So here is our TP, iaitu TP2. Itu TP kita. Okay, itu ending kita. So that's why I say bila ada mula dia ada ending. Tugas kita cari di mana ending so that bila kita masuk entry balik ia adalah entry yang betul. Sekarang kalau saya hit TP2 saya tak akan buy. Saya tak akan buy. Saya sedang mencari di mana saya untuk buat sell. Okay. Cikgu Zul, kita ada lebih kurang maksimum 15 minit je lagi. Jadi jadi kita teruskan kepada sesi-sesi yang lain lah. Tak boleh habis satu malam semua benda ni. Okey, betul. Jadi ada soalan-soalan yang tanya, jawab soalan-soalan. Ada soalan yang tanya macam Hasrudin nak pasti bahawa itu candle halangan. Itu tanya soalan dia. Macam mana nak kena pasti itu candle halangan. Lepas tu ada soalan juga, Alan, pullback tu level Fibo berapa kalau berlaku pullback? Lepas tu ada juga yang tanya, boleh bagi tak setup Fibo yang guna tu? So jawab satu-satu dulu lah. Baik. Boleh. Okay. Untuk setup Fibo tu, saya serahkan kepada Tuan Jiro. Okay. Right, untuk soalan yang pertama, bagaimana kita nak tahu di mana halangan yang pertama? Now, kalau kita melihat kepada perjalanan market di sini, okay, now kita melihat di sebelah kiri kita ini berapa banyak halangan yang harus ditempuh dalam keadaan dia nak turun ke bawah. Okay, kita ada satu, kita ada satu, okay, kita ada satu. Dan kita juga ada satu di sini. Okey. Kalau you tengok daripada sini, halangan yang pertama yang mana? You tak akan pilih yang ini. You tak akan pilih yang ini. Yang ini pun tidak, yang ini pun tidak. Yang ini, ya. Itu halangan pertama yang market harus tempuh dalam proses untuk junam ke bawah. Okey? Now, kita tak cakap soal nak masuk ke pucuk ataupun nak masuk di akar. No, kita bercakap soal di mana perjalanan market dia heading to. Kalau dia heading to south ke bawah, dia ada ciri dia. Macam mana dia cara dia nak tahu dia nak turun ke bawah. Dia kena pecahkan pagar yang pertama, iaitu di sini. Okay, now which candle yang pecah? Yang inilah. Nampak ya? Yang ini pecah. Now, proses yang ini pecah, dia tak pecah dengan sekaligus. Dia pecah dan dia buat pullback. Secara tak langsung di sini akan jadi zone B. That's why I say, kalau untuk student musang kita tak akan masuk bila dia break. Inilah zone yang akan masuk sebagai kita punya entry. Okay? Itu adalah halangan kita yang pertama. Baik, untuk soalan yang kedua, macam mana kita nak tahu dia punya pullback tu? Kalau tak salah saya lah. Tuan Jiro? Macam mana nak tahu pullback tu? Ya betul, pullback nak tahu, lepas tu dia tanya lagi level Fibo berapa? Alright, now untuk melihat kepada pullback, kita melihat secara asas market. Now, sekarang ni kalau kita buat dekat H4, pullback, kita melihat perjalanan naik. Okay, now macam sini ini apakah kita katakan sebagai pullback? Lihat market datang daripada mana? Market datang daripada sini. Okay, now ada satu kenaikan, ada satu penurunan,
Ada satu kenaikan yang baru. Nah, sekarang kita tengok. Sekiranya kalau kita nak katakan yang ini adalah trend. Kita kata, okey tak apa, relax dulu. Kita kata ini trend nak naik. Nah, pertama sekali kita kena ukur. Okey, nah kita ukur base pada yang pertama, konvensionalnya dia akan ambil daripada high to low untuk letak di situ, dan dia akan meletakkan garis-garis 50%, 61.8, okey, banyak, okey. Now, sometimes dia akan coincident hit, sometimes dia lebih, but sometimes dia not hit at all. Okay, we guessing. Okay, now yang tu conventional, tak apa. Saya bukan kata tak betul. Okay, betul. Tapi cara musang kita akan ukur. Pullback musang harus berlaku di level 261 as a maxima, 161 sebagai normal pullback. Tetapi bagaimana kita nak tahu dia dah sampai di 161 dan akan reverse balik, kita akan tengok di 161 ada atau tidak SOP musang, CB1 break, CBR dan sebagainya. As I said, kita tak masuk when he hit 161, kita tak masuk. Kita akan masuk bila dia dah start nak turun dan dia akan retest balik. Okay, but level pullback adalah 161, minima, maxima 261. Okay, minima 161, maxima 261. Now, but kalau you nak pergi kepada pullback, dia ada rahsia yang lain. Now, I beritahu macam ni. Kalau you lari 100 meter, bersama dengan you punya anak. Okay, 100 meter. Now, first 20 meter, you okay. Tapi you tengok you punya anak dah tak boleh lari dah. Now, it's not about you yang nak pullback. It's about your son yang akan berhenti untuk minum air. So, you tanya anak you, boleh pergi lagi ke tidak? It's not about you. You memang boleh pergi. You punya time frame H4. You memang boleh pergi lagi. You baru je berlaku setup. But your son yang baru jalan 20 minit, dah tak boleh nak lari. So, you tanya anak you, boleh pergi tak boleh pergi? So, in that case, kalau ini, you assume as a satu momentum down. Kalau you nak tengok pullback yang ini, you kena tanya you punya anak. Berapa jauh dia nak naik? So, anak you adalah H1. So, we don't know bother about you. You nak turun bawah. Tapi anak you yang nak kena pergi kedai minum air. So, you kena layan dulu. So, bila you layan di sini, pattern untuk pullback di sini telah pun berlaku. Iaitu, ini adalah candle yang dimatikan. Candle bear dimatikan oleh pull. Ini adalah zone untuk entry. Now, mana kita punya halangan CB1? CB1 kita berada di sini. Okay? Ini adalah halangan kita. So, fiber akan ditarik. Okay. So, zone complete cycle di dalam H1 adalah trend dia sendiri, tetapi merupakan pullback di dalam H4. Ini dia. Zone complete cycle. So, kita ukur, tanya anak berapa jauh dia nak pullback. Okay? Itu jawapan saya setakat ni. Tuan Jero? Okay, terima kasih. Hello? Alright, so saya rasa sampai hello ya. Sampai sini. Dan ada yang tanya tadi Hasaruddin, maaf saya lambat join. Saya belum tahu mana zone A, B, C. Boleh ulang. Boleh ulang webinar ni kerana webinar ni kita akan bagi pada anda.
Jadi tak ada masalah dan banyak juga yang bagi feedback. Terima kasih banyak-banyak best Vivo. Masa webinar lebih kurang dalam 1 jam ini, so mungkin kita akan jumpa minggu hadapan lagi. InsyaAllah. Kali ini kita akan cuba bantu dan pada saat sistematik dengan Cikgu Bahar, dengan Cikgu Zul satu secara online. Itu saja, ada kata-kata terakhir ke Cikgu Zul sebelum saya closekan webinar. Terima kasihlah pada yang hadir. Saya nampak tiba-tiba meningkat daripada tu dah 100 lebih tadi dan total pendaftaran pun lebih kurang hampir 300 malam ni yang register dan hadir. Kalau anda terlepas, tak faham, kita akan upkan sini, so saya akan bagi link dalam email anda untuk anda tengok balik dan kita akan sambung webinar. So dapat tak apa tu Cikgu Zul untuk apa-apa lagi kata-kata terakhir sebelum kita offkan webinar kita? Saya cuma nak cakap trading is not gamble. So please do your homework, do your trading plan. Okay, you should know market starting bagaimana cara dia, market ending bagaimana cara dia. Okay, insyaAllah kita akan pergi one by one, kita akan guide everybody here, no problem. Okay, dengan saluran yang betul. Okay, bukan saluran tak betul, saluran yang betul. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak dan macam-macam versi dekat luar sana. So kita kembali pada versi asal bersama dengan. So terima kasih banyak-banyak dan ramai juga yang terima kasih semua. So jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah dan pastikan register awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kalau ada apa-apa